Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ahas. So first kali aku nak terima kasih kepada korang yang dah tonton video temuduga penuh aku dan juga tips yang aku ada sediakan, dan hope korang dapat manfaat lah daripada video-video aku tu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like dan share YouTube aku, sebab daripada analitik YouTube aku tengok daripada antara korang yang view video aku, hanya 3% saja yang subscribe dan 97% lagi tu mungkin lupalah nak subscribe. So jangan lupa untuk tekan je butang subscribe tu, dan dia free je. Alright gang, nampak tak? Aku sanggup mengorbankan rambut aku yang panjang tu untuk tunjuk kepada korang. Ni lah contoh kalau korang nak buat video, kalau rambut panjang macam ni pun dah okey dah Tak ada kena nak aku potong lah rambut. Okey, berkenaan dengan video penuh temuduga aku tu, sepatutnya korang kena tengok dulu video tutorial yang aku dah sediakan, which is yang ni. Kemudian baru korang tengok yang ni. Sebab kemungkinan bila korang tengok terus aku punya video penuh temuduga tu, mungkin korang confused. Kenapa kena buat macam ni Kenapa buat macam ni So aku sediakan lagi satu video tutorial untuk aku terangkan macam mana preparation korang yang korang perlu buat. Persoalan yang korang tertanya-tanya dekat video penuh temuduga aku ni akan terjawab dekat video tutorial ataupun tips yang aku dah sediakan ni. So mungkinlah ada sikit-sikit je lah kot yang korang akan tertanya-tanya. Dan kepada korang yang dah tengok video aku temuduga yang penuh tu, aku nak highlightkan beberapa perkara, which is dengar korang tak perlu memaparkan sijil co-curriculum dan juga slip peperiksaan SPM. Of course lah kan, korang kan majority belum dapat result SPM lagi kan. Tapi yang jadi masalahnya dekat ni lah abang-abang dengan kakak korang yang dah umur 19, yang dah umur 20, dia orang kan dah ada slip. So mungkinlah dia orang lah yang confused sikit. Kena ulang lagi sekali, korang tak perlu paparkan sijil co-curriculum dan juga sijil SPM ataupun slip SPM, dan juga korang tak perlu nyatakan pencapaian co-curriculum korang. So daripada 6 fasa yang aku dah bahagikan dalam video tu, korang just perlu buat fasa 1, 2, 4 dan 5. Which is fasa 3 dan fasa 6 tu korang boleh skip je. Sebab bila aku teliti balik panduan dalam yang dia bagi ni, dia tak ada nyatakan dalam tu untuk dipaparkan sijil berkaitan dengan co-curriculum. Alright gang, so let's jump into the main point kita, which is aku ni sebenarnya nak kena buat satu video ke dua video So untuk video kali ni aku akan rujuk sepenuhnya panduan yang telah pun dibekalkan oleh pihak IPG, dan dokumen ni pun aku minta dengan korang jugalah, di antara korang yang membantu aku. So aku nak minta tolong korang sepanjang tengok video ni, please dekat sebelah tu tolong ada sekali dengan panduan tu. Nanti korang cakap, apa ni pening? Tolong ada panduan tu sekali dengan korang. Dan korang tulis apa yang poin-poin penting yang patut korang ambil dalam video ni. Okay, aku akan jump terus kepada muka surat yang keempat, which is yang dia dah tulis semua bidang-bidang pengkhususan dengan arahan dan kumpulan apa semua. So untuk muka surat 1, 2, 3 tu, bila aku baca aku rasa korang dah boleh faham sendirilah kot. Sebab dalam komen yang video temuduga yang penuh tu, kebanyakannya orang tanya saya ni kena buat satu video ke dua video. Memang banyak sangat. Sampai aku nak jawab pun aku jawab, tapi banyak lah. Alright, kita tengok dulu yang bidang A punya So tengok, pastikan korang rujuk panduan ni So untuk panduan ni, aku dapat makluman yang bahawa dokumen asal yang diberikan ada ralat sedikit, which is untuk bidang pengkhususan pendidikan awal kanak-kanak, dia telah pun diseparatekan, diasingkan daripada kumpulan A kepada kumpulan D. Which is dia kumpulan daripada A tu dia dah asingkan, dan dia duduk sorang-sorang je kumpulan D. Kita boleh tengok ada penambahan kumpulan ada dekat sini. So korang kena take note kepada korang yang masih dokumen lama, yang mana kalau korang tengok pendidikan awal kanak-kanak tu masih berada dalam kumpulan A, maksudnya benda tu dokumen yang lama lah. Okay, kita tengok dulu kumpulan A. So kita ada banyak lah bidang dekat sini, which is kita ada BM,
sejarah, RBT, PSV, PJ, pendidikan khas, ada 3 pendidikan khas, dan juga bimbingan kaunseling. Okay, kita baca pula arahan dia. Calon yang memohon bidang-bidang dalam kumpulan A sebagai pilihan 1 dan 2 hanya perlu menyediakan dan menghantar 1 video pengajaran sahaja berdasarkan pilihan 1. Yang ni kalau korang dapat result UKCG hari tu, kalau dalam kan korang dapat 2 subjek. Kalau korang dapat contoh BM dengan sejarah, itu bermaksud satu kumpulan lah. So korang kena buat satu video je. Aku nak bagi analogi lah untuk korang ni lagi senang faham. Korang kan suka dengar-dengar cerita kan. So aku bagi cerita dekat korang. Alright, contohlah ada 2 orang mamat ni. Dia dapat tawaran IPG lah. Seorang ni Amir, seorang ni Khalid. Amir ni cerita dia dapat tawaran BM dengan RBT. Okay, dia pun check lah. Amir pun check lah dalam tawaran tu. Panduan tu dia pun tengok, oh, BM dengan RBT dalam satu kumpulan. Kumpulan mana? Kumpulan A. So bila dia dapat kumpulan yang sama, maka dia kena buat satu video sahaja. Tapi kan, alah bang, kalau saja dapat 2 subjek yang berbeza kumpulan, macam mana yang ni Khalid punya cerita pula. Okay, Khalid ni dia dapat 2 tawaran sama juga, tapi dia dapat sejarah dengan pendidikan awal kanak-kanak. Si Khalid ni dibuka lah panduan. Dia tengok, okay, sejarah dalam kumpulan A dan pendidikan awal kanak-kanak kumpulan lain. So nampak tak situ, bila dah terjadi 2 kumpulan yang berbeza, sejarah di kumpulan A, pendidikan awal kanak-kanak dekat kumpulan D. Jadi 2 kumpulan berbeza, dia kena buat 2 video. Jelas sama jugalah cerita untuk kumpulan yang lain pun. Tak semestinya daripada kumpulan A dan kumpulan lain je. Kalau korang dapat contoh matematik dekat kumpulan B. Lepas tu korang dapat satu lagi dari kumpulan lain, contoh dapat pendidikan Islam. So tetap sama, korang kena buat 2 video juga. So senang cerita je, sama kumpulan 1 video, lain-lain kumpulan 2 video. Jelas Tapi ada kumpulan-kumpulan ni yang dia special sikit. Yang mana kalau korang dapat kedua-dua subjek ni, walaupun dia berada dalam kumpulan yang lain-lain, korang just perlu buat 1 video je. Antaranya ialah subjek matematik dan sains. Okay, yang tu pertama. Yang kedua, pendidikan Islam dan program pelajar cemerlang PPC. Okay, untuk kedua-dua pasangan kumpulan ni, dia just kena buat 1 video je, sebab memang dalam panduan dah ditunjuk begitu. Contoh, kalau korang dapat sains dengan BM, kena buat 1 video ke? Tak. Itu lain. Itu kena buat 2 video. Sebab apa? Sebab matematik dengan sains ni saja. Kalau korang dapat 2 ni je, korang kena buat 1 video. Sama jugalah dengan PI dengan PPC tu. Kalau korang dapat 2 ni saja, couple ni je yang boleh korang buat 1 video. Kalau korang dapat selain daripada yang ni, tak boleh. Even kalau korang dapat matematik dengan PI, itu pun mesti korang pening. Kalau macam tu aku kena buat 1 video je lah. Tak. Kalau matematik dengan PI sekalipun, korang tetap kena buat 2 video. So dia couple lah. Matematik dengan sains ni kan dia couple. PI dengan PPC dia couple. So subjek couple ni dia dah tetapkan bahawa korang kena buat 1 video sahaja. Alright gang, aku rasa itu sahaja video aku untuk kali ni. Hope persoalan yang korang tertanya-tanya tu terjawab lah. Sebarang pertanyaan korang boleh tanya je dekat komen. InsyaAllah aku akan jawab. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, like dan share video aku. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Bye, Assalamualaikum.